Salam sejahtera kepada Dr. Gaddafi dan rekan-rekan. Hari ini kami kumpulan 11 akan membentangkan topik 9, cabaran kelestarian etika dan peradaban. Berdasarkan topik ini, kami telah membuat satu kajian tentang isu yaitu cabaran globalisasi dan teknologi. Cabaran globalisasi dan teknologi dalam konteks kelestarian etika dan peradaban merujuk kepada kesan negatif yang timbul akibat perubahan besar dalam budaya, sosial, dan ekonomi yang dipacu oleh perkembangan teknologi moden serta hubungan global. Cabaran ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk nilai moral, budaya, dan struktur sosial. Cabaran yang pertama adalah kehilangan identiti budaya tempatan. Kehilangan identiti budaya tempatan merupakan salah satu cabaran besar yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia dalam era globalisasi dan teknologi. Statistik menunjukkan bahwa sehingga Desember 2018, Malaysia mempunyai 28.7 juta pengguna internet dengan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menjadi media utama untuk mempromosikan budaya luar. Kemunculan media sosial ini memberikan kesan kepada generasi muda yang mudah cenderung kepada nilai global seperti individualism dan gaya hidup modern. Hal ini menyebabkan ramai generasi muda melupakan adat dan budaya sebenar kaum yang berbilang bangsa. Sebagai contoh, perayaan tradisional seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, dan Hari Gawai semakin kurang diraihkan disebabkan disambut dengan cara yang lebih modern. Maka penghargaan terhadap nilai dan warisan tradisional semakin berkurangan. Cabaran yang kedua adalah penyebaran maklumat palsu dan ujaran kebencian. Penyebaran maklumat palsu dan ujaran kebencian melalui platform digital menjadi satu cabaran serius terhadap kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Kajian di Universiti Tun Hussein mendapati bahwa penyebaran berita palsu mempunyai kesan besar terhadap keharmonian masyarakat. Sebagai contoh, 92% responden bersetuju bahwa berita palsu berkaitan politik boleh menjejaskan kestabilan sosial. Selain itu, berita palsu yang berleluasa semasa pandemik COVID-19 menunjukkan tindakan tidak bertanggung jawab oleh pengguna media sosial yang gemar menyebarkan maklumat tanpa mengesahkan kebenarannya. Hal ini menimbulkan kesan kepada ketegangan sosial dan kurang kepercayaan kepada pemimpin serta nilai moral dan etika yang semakin terhakis. Cabaran yang seterusnya adalah jurang digital. Jurang digital merujuk kepada ketidaksamaan akses teknologi antara kawasan bandar dan luar bandar. Kajian menunjukkan bahwa masyarakat luar bandar menghadapi pelbagai kekangan seperti infrastruktur telekomunikasi yang lemah dan kos piranti yang tinggi. Cabaran ini memberikan kesan yang buruk kepada golongan B40 yang ketinggalan dari segi ekonomi digital, serta kebanyakan pelajar luar bandar mengalami kekurangan akses kepada pembelajaran dalam talian. Cabaran yang terakhir, pengaruh ekonomi teknologi. Kemajuan teknologi seperti otomasi dan kecerdasan buatan AI telah membawa kepada perubahan besar dalam sektor pekerjaan. Segelintir pekerjaan pada hari ini telah beradaptasi menggunakan otomasi dan AI untuk melakukan pekerjaan yang sebelum ini adalah manual. Hal ini mengakibatkan kadar pengangguran semakin meningkat terutama kepada mereka yang berpendapatan rendah. Jurang digital T20 dan B40 semakin meningkat disebabkan ketidaksamaan akses teknologi dan pengetahuan teknologi maklumat. Perkara ini masih dapat dibendung dengan adanya program latihan semula untuk membantu pekerja-pekerja menyesuaikan diri dengan kemunculan teknologi yang baru. Seterusnya, isu ini berlandaskan objektif kajian yang telah kumpulan kami laksanakan. Objektif yang pertama adalah memahami cabaran globalisasi dan teknologi. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kesan globalisasi terhadap nilai moral dan budaya di Malaysia serta memahami cabaran membolehkan langkah penyelesaian yang lebih berkesan. Kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara mendalam cabaran utama bagi merancang strategi yang sesuai untuk menangani masalah yang kita hadapi pada hari ini. Seterusnya, objektif yang kedua adalah mengurangkan ketegangan sosial. Objektif kajian ini bertujuan untuk mengawal penyebaran maklumat palsu dan ujaran kebencian di media sosial. Masyarakat perlu disedarkan tentang kesan buruk maklumat yang tidak sahih. Dengan pengawalan ketat dan peningkatan kesedaran, ketegangan sosial akibat salah faham antara kaum dan agama dapat dielakkan. Objektif yang seterusnya adalah memastikan keadilan sosial. Melalui kajian ini, golongan yang kurang berkemampuan dapat diperkasakan dengan pendedahan kepada teknologi moden sekaligus mengurangkan jurang digital antara bandar dan luar bandar.
Usaha ini sudah semestinya untuk membantu golongan B40 supaya tidak terpinggir dalam era digital. Objektif yang terakhir adalah melestarikan nilai budaya tempatan dengan mempromosikan nilai-nilai tempatan melalui pendidikan dan media digital. Identiti budaya yang unik dapat terus dipelihara. Melalui pendidikan, nilai-nilai murni dapat diserap dalam minda generasi muda, manakala media digital dapat digunakan sebagai platform untuk mempromosikan budaya tradisional kepada masyarakat dengan lebih meluas. Dengan memanfaatkan pendidikan dan media, identiti budaya unik Malaysia dapat terus dipelihara meskipun dalam arus globalisasi. Seterusnya saya akan membincangkan bagaimana globalisasi dan teknologi memberi kesan dan impak terhadap norma dan corak kehidupan kita pada masa kini melalui pendekatan secara kajian dan rujukan daripada sumber yang berkaitan. Sedikit sebanyak yang kita sedari bahawa kehidupan kita telah berubah ke satu fasa yang mana semuanya bergantung kepada tingkah laku, tanggungjawab dan juga kepribadian kita untuk menentukan kesan dan akibat yang secara langsung menyumbang kepada pembangunan diri, masyarakat dan juga negara. Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan teknologi pada era globalisasi ini amat berguna dan antara pemakin terbesar kepada peningkatan tahap intelektual seseorang. Namun begitu, adakah kita sedar bahawa kita semakin dihanyutkan oleh arus perubahan yang begitu deras, yang mana perkembangan mendadak dalam teknologi maklumat yang melanda sekarang telah merubah hampir keseluruhan norma hidup masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dunia secara drastik. Jika dilihat dari segi globalisasi, banyak perkara yang dapat dikait dan dikupas kerana ia secara langsung telah mempengaruhi norma dan corak kehidupan kita pada era ini. Pertama sekali ialah impak kepada ketidakseimbangan ekonomi. Dalam hal ini, globalisasi merujuk kepada sudut yang meluas kerana melibatkan hubungan antara satu negara dan negara yang lain. Justru itu, gerakan globalisasi secara umumnya telah mempengaruhi pasaran antarabangsa dan meningkatkan perdagangan. Namun begitu, perkara ini telah memberi impak kepada kehidupan sosial masyarakat yang mana kita dapat lihat melalui jurang sosial antara negara maju dan juga negara yang sedang membangun. Hal ini secara langsung telah memberi kelebihan kepada negara maju untuk mendominasi pasaran global dengan kehebatan teknologi dan sumber daya untuk menarik peleburan dan pelanggan. Manakala negara membangun berdepan dengan cabaran dan implikasi dalam mengejar pembangunan ekonomi dan kemajuan. Oleh itu, menurut laporan Suruhanjaya Persaingan Malaysia, telah menguatkuasakan Akta Persaingan 2012, Akta 712 pada 1 Januari 2012 dengan menubuhkan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC bagi memastikan rakyat mendapat manfaat berterusan hasil peningkatan dan kesejahteraan negara. Fasa pengglobalisasian juga memberi impak kepada perubahan budaya dan identiti tempatan, di mana penyebaran budaya global semakin menjadi ikutan dalam golongan masyarakat, tidak kira sama ada budaya yang positif maupun yang negatif. Pada masa kini, antara budaya luar yang kian mendominasi corak hidup masyarakat, kebanyakannya berasal dari negara barat maupun negara Asia Timur, yang melibatkan homogenisasi budaya yang boleh mengancam identiti asal ataupun tempatan bagi sesebuah budaya. Oleh itu, wujudnya ketegangan antara tradisi dan nilai moden yang tidak dapat dinafikan bahawa nilai-nilai dan tradisi tempatan kian tergugat oleh pengaruh budaya popular yang semakin mendunia. Sehubungan dengan itu, Fatin Rozaini 2019 menegaskan kita untuk memelihara dan menjaga seni, budaya dan warisan agar tidak terus hanyut di bawah arus kemodenan. Hal ini demikian kerana warisan budaya kian terhakis sejajar dengan kepentasan pertukaran maklumat melalui media elektronik yang mana membuka peluang kepada pengaruh budaya luar yang bertembung dengan budaya yang telah kita amalkan, tidak kira melalui proses asimilasi ataupun akulturasi. Tambahan lagi, gerakan globalisasi secara drastik juga telah menyumbang kepada penurunan tahap kesihatan secara global dan juga peningkatan kes-kes penyebaran penyakit kronik seperti mana yang telah dilalui oleh semua lapisan masyarakat di seluruh dunia, iaitu penyebaran pandemik COVID-19. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), penularan wabak ini pada mulanya telah dikesan pada pertengahan bulan Januari 2020 di bandar Wuhan, Hubei, China. Manakala menurut sumber tempatan, informasi berkenaan kes ini menunjukkan bahawa kes pertama jangkitan coronavirus COVID-19 telah menular sejak 17 November 2019 di China. Hal ini telah memberi impak besar terhadap ekonomi negara berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan seperti mana yang telah dipraktikkan di negara kita Malaysia sejajar dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Lantaran itu, kita beralih kepada sudut teknologi yang mana telah memberi impak kepada pengawalan dan keselamatan negara. Jika disebutkan sebagai teknologi maklumat, ia berkait rapat dengan dunia digital di mana proses berkomunikasi adalah meluas dan tanpa batasan. Namun begitu, terdapat titik kepincangan yang masih wujud walaupun teknologi dunia kian berkembang.
Hal ini dapat dikaitkan dengan kewujudan jurang digital dari segi akses kepada teknologi antara negara maju dan negara membangun, di mana dapat dilihat dengan jelas bahawa terdapat kawasan luar bandar yang kurang mendapat akses kepada internet, peranti digital dan pendidikan teknologi dan seterusnya menjurus kepada keciciran dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut kajian daripada Institut Masa Depan Malaysia, masa yang dipetik daripada Forum Astrawani, status murid yang sebahagiannya tinggal di kawasan yang tidak mempunyai liputan jalur lebar yang stabil atau terhad merupakan antara cabaran utama dalam proses pendigitalan pendidikan di Malaysia. Seterusnya, teknologi juga berkait rapat dengan aspek keselamatan cyber dan juga privasi yang mana ia melibatkan penukaran data dan informasi, penyimpanan data maupun bidang komunikasi. Penggabungan aspek-aspek ini secara langsung telah memberi cabaran setiap negara dari segi ancaman keselamatan cyber yang mana berpotensi menyumbang kepada pencurian data pribadi dan pencerobohan sistem dalaman. Seperti mana yang dapat kita lihat, isu pengodaman dan penipuan atas talian semakin meningkat di negara kita dan telah mencicah kepada 34,497 kes pada 2023 menurut Majlis Keselamatan Negara MKN. Kes ini banyak berlaku kepada golongan yang berumur dan telah mengakibatkan kerugian dari segi harta benda, wang simpanan mangsa. Hal ini telah memberi cabaran dalam pengawalan dan pemantauan teknologi bagi setiap negara. Selain daripada itu, perubahan dan pembangunan teknologi yang pesat juga telah mempengaruhi hubungan sosial dan mentaliti pengguna yang mana menjurus kepada ketagihan dan penyalahgunaan teknologi serta dikaitkan dengan penurunan dan pengabaian nilai-nilai moral dan etika seseorang individu. Tidak dapat dinafikan bahawa keharmonian dan keselamatan sesebuah negara kian tergugat berikutan dengan penyebaran maklumat palsu dan jenayah cyber di mana wujudnya pembulian cyber, hasutan dan ancaman daripada individu yang tidak bertanggungjawab. Bullying cyber adalah satu amalan komunikasi yang bertujuan untuk mengancam, memberi gangguan atau sebarang penghinaan berterusan yang dilakukan melalui media elektronik seperti laman media sosial, email, message text, SMS ataupun permainan di internet melalui individu atau secara berkumpulan. Hal ini secara langsung memberi kesan dan perubahan pada sikap, pola pemikiran, corak pergaulan dan intelektual seseorang individu, tidak kira yang mengucap kata-kata berunsur pembulian maupun mangsa kepada pembulian tersebut. Kesimpulannya, segala perbuatan maupun tindakan yang dibuat merupakan antara tujuan utama mengapa sesuatu perkara berlaku. Oleh itu, kita sebagai pengguna, rakyat dan insan hendaklah sedar dan berfikiran secara mendalam akan kesan dan akibat bagi setiap keputusan dan jalan penyelesaian yang dipilih. Begitu juga kita perlu sedar bahawa kemudahan-kemudahan yang sedia ada juga menentukan sifat dan jati diri kita dalam penggunaan seharian. Jadi sentiasalah beringat kerana semuanya bersifat kontemporari namun memberi impak dan implikasi yang besar kepada diri, masyarakat dan juga negara. Sekarang saya akan membentangkan bahagian metodologi bagi kajian tugasan ini. Beberapa minggu lepas, kami telah membuat survei dalam bentuk Google Form bagi membuat kajian pada pendapat beberapa individu yang terlibat dalam survei ini. Pertama sekali, soalan yang kami pilih untuk dibentangkan adalah sejauh manakah teknologi moden telah mengubah cara hidup seseorang individu. Berdasarkan hasil kajian dengan 43 responden, majoriti bersetuju bahawa teknologi moden telah memberikan impak kepada cara hidup mereka. Lebih separuh daripada responden menunjukkan persetujuan yang kuat terhadap kenyataan ini. Ini mencerminkan kesedaran yang tinggi tentang pengaruh teknologi moden dalam kehidupan mereka, mungkin dalam aspek pekerjaan, pendidikan atau komunikasi. Sebahagian besar responden lain juga bersetuju walaupun dengan tahap keyakinan yang lebih rendah. Ini menunjukkan mereka menyadari perubahan tersebut, tetapi mungkin terdapat aspek tertentu yang kurang memberi impak kepada mereka secara langsung. Sebahagian kecil responden bersikap neutral atau tidak pasti, mungkin kerana mereka tidak merasakan perubahan yang ketara atau belum memikirkan kesan teknologi terhadap hidup mereka. Tiada responden yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap kenyataan ini. Ini menekankan pandangan umum bahawa teknologi moden memang membawa perubahan dalam cara hidup. Keputusan ini menunjukkan penerimaan umum terhadap kesan teknologi moden dalam kehidupan masyarakat. Majoriti responden merasakan perubahan yang ketara sama ada melalui pemudahan urusan harian, peningkatan produktiviti atau akses kepada maklumat yang lebih mudah. Kami sekumpulan bercadang bahawa hasil ini boleh dijadikan asas untuk membincangkan cara masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi serta mengenal pasti cabaran yang dihadapi dalam memanfaatkan teknologi secara maksimum. Seterusnya, soalan yang ditanya adalah
Apakah pandangan anda tentang peranan kerajaan dalam menangani pengangguran akibat automasi? Daripada 43 responden terdapat pandangan yang pelbagai mengenai langkah perlu diambil oleh kerajaan untuk menangani isu pengangguran akibat automasi. Majoriti responden bersetuju bahawa latihan kemahiran digital adalah langkah utama yang perlu diambilkan. Ini menunjukkan keperluan mendesak untuk memperlengkapkan tenaga kerja dengan kemahiran yang relevan dengan era teknologi. Hampir 1/3 responden percaya bahawa semua langkah yang dicadangkan adalah penting dan perlu dilaksanakan secara serentak. Ini menekankan pendekatan holistik untuk menangani masalah ini. Sebahagian responden berpendapat bahawa sektor tradisional masih relevan dan memerlukan perhatian bagi mengimbangi kesan automasi. Responden yang memilih untuk jawapan ini menunjukkan minat terhadap fleksibiliti dan peluang pekerjaan alternatif yang semakin berkembang dalam ekonomi moden. Kesimpulannya, hasil ini mencerminkan pandangan masyarakat bahawa kerajaan perlu memberi fokus kepada pengembangan kemahiran digital sebagai langkah utama untuk menangani pengangguran akibat automasi. Namun, pendekatan yang seimbang melibatkan sektor tradisional, pekerjaan ekonomi bebas dan gabungan langkah menyeluruh turut dianggap penting. Akhir sekali, kami sekumpulan bersetuju untuk mencadangkan agar kerajaan boleh merangka strategi latihan kemahiran digital secara meluas dan menyeluruh. Selain itu, usaha untuk menyokong sektor tradisional dan menggalakkan pekerjaan dalam ekonomi bebas perlu dimasukkan dalam pelan tindakan. Hasil ini juga dapat digunakan untuk membina polisi yang lebih menyeluruh untuk memastikan tenaga kerja bersedia menghadapi cabaran automasi. Akhir sekali, soalan yang ditanyakan dalam kajian ini adalah, adakah anda bimbang bahawa automasi dan kecerdasan buatan iaitu AI akan menggantikan pekerjaan manusia? Tinjauan menunjukkan pandangan masyarakat terhadap potensi risiko automasi dan AI terhadap pekerjaan manusia. Hampir 40% responden merasa sangat bimbang bahawa automasi dan AI akan menggantikan pekerjaan manusia. Ini mencerminkan kebimbangan yang tinggi terhadap kesan teknologi terhadap peluang pekerjaan tradisional. Sebilangan besar responden lain turut bimbang tetapi pada tahap yang lebih sederhana. Gabungan responden yang sangat bimbang dan agak bimbang membentuk hampir 75% daripada keseluruhan menunjukkan isu ini adalah kebimbangan utama. Sebahagian responden bersikap neutral atau tidak pasti, mungkin kerana kurang pendedahan atau pemahaman mengenai implikasi automasi dan AI. Hanya sebilangan kecil responden yang merasakan kurang bimbang menunjukkan mereka yakin bahawa automasi dan AI mungkin tidak memberi kesan besar terhadap pekerjaan mereka. Tiada responden yang menyatakan tidak bimbang langsung menunjukkan keprihatinan umum terhadap topik ini. Kesimpulannya, majoriti responden menunjukkan kebimbangan terhadap pengaruh automasi dan AI terhadap pekerjaan manusia. Ini mencerminkan keperluan untuk langkah proaktif bagi memastikan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keselamatan pekerjaan. Akhir sekali, kumpulan kami telah bercadang agar kerajaan dan pihak berkepentingan perlu memperkenalkan langkah perlindungan pekerjaan seperti program upskilling dan reskilling untuk membantu pekerjaan menyesuaikan diri dengan peranan baru dalam ekonomi digital. Seterusnya, terdapat juga keperluan untuk memperbanyakkan dialog dan kempen kesedaran mengenai peluang yang dicipta oleh automasi dan AI bagi meredakan kebimbangan masyarakat. Sekian saja pembentangan dari pihak saya. Sekian, terima kasih. Berikut adalah cara-cara untuk mengatasi masalah di atas. Pertama, semua orang harus memahami kepentingan kesedaran budaya dan identiti asli. Dalam era globalisasi yang cepat, kesedaran tentang budaya dan identiti tempatan menjadi semakin penting bagi memastikan keunikan dan warisan sesebuah negara terpeliharaan. Peranan ini memerlukan masyarakat dan kerajaan bekerjasama untuk memupuk generasi yang mempunyai jati diri yang kukuh dan berkebolehan bersaing di peringkat antarabangsa, di samping tidak melupakan akar budaya mereka. Seterusnya ialah peranan masyarakat dalam menggekalkan budaya. Pertama, masyarakat perlu mengambil inisiatif untuk memahami dan mempelajari budaya tempatan sebagai langkah pertama untuk meningkatkan identiti budaya mereka. Sebagai contoh, dengan mengepadukan perayaan sejarah tempatan bahasa dan tradisi ke dalam kurikulum sekolah, generasi muda boleh mempelajari dan menghargai warisan budaya mereka. Langkah ini akan membina keyakinan di kalangan anak muda terhadap budaya mereka sendiri.
Selain itu, penganjuran aktiviti kemasyarakatan seperti kebudayaan dan bekraf tangan tradisional juga memainkan peranan penting. Melalui secara seperti ini, masyarakat dapat merasai secara langsung keindahan budaya tempat di samping meningkatkan kebanggaan mereka terhadap budaya sendiri. Pada masa yang sama, media sosial juga boleh digunakan sebagai alat untuk menyebarkan tenaga positif dan mempromosi nilai budaya. Komuniti boleh berkongsi kandungan yang mempamerkan keindahan budaya tempatan, cerita yang menyentuh arti dan mesej positif. Usaha ini bukan sahaja membantu memperkenalkan budaya tersebut kepada orang luar tetapi juga menyatu padukan masyarakat setempat. Namun begitu, adalah penting untuk meningkatkan literasi media bagi memastikan maklumat yang dikongsi adalah fakta dan tidak menimbulkan kekeliruan. Individu perlu belajar untuk membedakan kesahihan maklumat dan menggelakkan penyebaran maklumat palsu yang boleh menyebabkan kekeliruan dalam komuniti. Yang ketiga adalah tentang cara menanggai cabaran zaman digital. Dalam menghadapi cabaran zaman digital yang sering membawa nilai yang bercanggah, pengurusan kesihatan mental juga memerlukan perhatian. Masyarakat perlu menggerakkan masa yang dihabiskan di media sosial untuk mengurangkan pendedahan kepada kandungan negatif. Aktif dalam aktiviti komuniti seperti program kejirangan atau sukarelawan juga boleh menggalakkan perpaduan sosial. Melalui interaksi yang turun dalam masyarakat, individu dapat merasakan perasaan kekitaan dan identiti yang lebih mendalam. Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah untuk mengatasi cabaran dalam melindungi warisan budaya. Kita semua tahu bahawa warisan budaya adalah elemen penting dalam identiti sesuatu bangsa. Oleh itu, peranan kerajaan, sokongan teknologi serta kerjasama berbagai pihak adalah sangat kritikal. Saya akan jelaskan buktiran ini berdasarkan kandungan dalam slide. Bahagian 1. Peranan kerajaan dalam melindungi warisan budaya. Pertama sekali, kita lihat peranan kerajaan dalam melindungi warisan budaya. Terdapat 3 aspek utama di bawah dasar perlindungan budaya. Aspek pertama ialah dasar perlindungan budaya. Kerajaan perlu mengubah undang-undang yang melindungi seni bina tradisional, bentuk seni dan bahasa. Selain itu, dana khas perlu disediakan untuk pendidikan budaya dan pembangunan industri kreatif. Sebagai contoh, Perancis melindungi bahasa mereka melalui dasar ketat. Ini boleh dijadikan inspirasi untuk kita. Aspek kedua ialah pengawalan media sosial. Media sosial adalah platform penting tetapi ia perlu dikawal. Langkah seperti menyemak dan mengawal kandungan negatif serta mengubah undang-undang untuk menangani maklumat palsu adalah amat penting. Aspek ketiga ialah mempromosikan budaya. Kerajaan boleh menggunakan media nasional untuk memaparkan dokumentari budaya, mengajukan festival kebudayaan dan menyediakan kandungan pendidikan budaya. Bahagian 2. Sokongan teknologi dan kerjasama antarabangsa. Seterusnya, kita beralih kepada sokongan teknologi dan kerjasama antarabangsa. Teknologi boleh digunakan untuk membina platform media sosial tempatan yang mempunyai elemen budaya kita. Pada masa yang sama, kita perlu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain untuk memperkukuh perlindungan budaya dan memperbaiki tadbir urus teknologi. Kerjasama antarabangsa ini akan memastikan budaya kita lebih dikenali dan dihargai di peringkat global. Akhir sekali, kerjasama antara kerajaan dan masyarakat juga memainkan peranan besar. Kerajaan perlu mendengar pandangan rakyat dalam pengubalan dasar yang relevan. Dalam masa yang sama, masyarakat perlu menyokong dasar kerajaan melalui penglibatan aktif. Sebagai contoh, festival kebudayaan yang dianjurkan dengan sokongan pembiayaan kerajaan bukan sahaja meningkatkan kesedaran budaya, tetapi juga memperkukuh hubungan antara kerajaan dan masyarakat. Kesimpulannya, melindungi warisan budaya memerlukan usaha bersepadu dari semua pihak, termasuk kerajaan, masyarakat dan kerjasama antarabangsa. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, kita bukan sahaja dapat memelihara identiti budaya kita, tetapi juga memastikan warisan ini dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa pelbagai kesan kepada masyarakat
ekonomi dan budaya baik dari sudut positif maupun cabaran yang perlu ditangani. Pengaruh globalisasi telah membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan hubungan antarabangsa, tetapi ia turut membawa isu seperti ketidakseimbangan sosial dan ancaman pada identiti budaya tempatan. Perkembangan teknologi pula menawarkan kemudahan dalam komunikasi dan kehidupan seharian, tetapi ia juga boleh menimbulkan isu seperti jurang digital, keselamatan cyber, serta penurunan nilai moral dan etika. Dalam menghadapi era globalisasi yang serba mencabar ini, adalah penting bagi setiap individu, masyarakat, kerajaan untuk memainkan peranan aktif dalam mengekalkan keseimbangan antara kemajuan dan nilai tradisional. Kesedaran terhadap warisan budaya, pengurusan kesihatan mental dan literasi media perlu terus dipupuk. Pada masa yang sama, kerajaan perlu mengubah dasar yang melindungi budaya tempatan dan mengawal penyebaran maklumat palsu serta ancaman cyber. Kerjasama yang erat antara pihak kerajaan dan masyarakat adalah kunci utama dalam memastikan pembangunan yang lestari. Dengan usaha yang bersungguh-sungguh untuk melestarikan budaya dan identiti tempatan, kita bukan sahaja dapat mengekalkan warisan kita, tetapi juga boleh memastikan ia dihormati dan diterima oleh generasi yang akan datang. Akhirnya, hanya dengan kesedaran dan tindakan proaktif kita dapat menghadapi cabaran globalisasi dan teknologi dengan bijaksana, sekaligus dapat memastikan kesejahteraan sosial dan kemajuan negara terus terjamin. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.